sebentar, berhenti seketika, kemudian baru sujud. Okey, itu dia panggil tumakninah. Adapun 5 saktah dalam solat, yang pertamanya, ini terutamanya bagi seorang imam. Bagi seorang imam perlu mengetahuinya untuk meraihkan makmum-makmum di belakangnya supaya tidak telam kabut. Jadi 5 saktah dalam solat ni ada juga kadang-kadang masuk exam. Exam mana? Exam ketika nak ambil tauliah negeri. Ada kawan saya kena. Apa 5 saktah dalam solat? Terkedu dia 5 saktah dalam solat. Biasa dengan saktah ni daripada bacaan Al-Quran je, kan? 5 saktah dalam solat. Yang pertamanya, saktah selepas takbiratul ihram sebelum membaca doa iftitah. Sebelum kita start Allahu Akbar kabira walhamdulillah tu, bila takbiratul ihram tu Allahu Akbar, berhenti seketika. Seketika tu bukanlah maksudnya panjang sampai 1 minit, 2 minit, tak, seketika. Jangan terus Allahu Akbar kabira terus baca doa iftitah, tidak. Tetapi ambil masa untuk berhenti seketika. Paling kurang dengan kadar subhanallah. Maksudnya sekejap, bukan yang lama. Allahu Akbar, baru sambung Allahu Akbar kabira sehingga selesai doa iftitah. Itu saktah yang pertama. Saktah yang kedua, selepas habis doa iftitah, habis baca doa iftitah, wa ma ana minal musyrikin, kan? Berhenti seketika sebelum sambung Al-Fatihah. Sebelum sambung wa ma ana musyrikin bismillahirrahmanirrahim terus sambung, tidak. Tapi berhenti seketika dulu, kemudian baru bismillahirrahmanirrahim sambung Al-Fatihah. Itu saktah yang kedua. Saktah yang ketiga pula, iaitu di penghujung surah Al-Fatihah. Selepas selesai ayat terakhir, waladdallin. Sebelum amin ni, sebelum amin, berhenti jap. Waladdallin tu amin. Jangan terus waladdallin amin. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak disangkakan amin itu adalah sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Kadang-kadang kalau terus sambung direct waladdallin amin, jadi kadang orang akan ingat, oh, amin ni daripada sebahagian surah Al-Fatihah ke? Sebab tu perlu saktah. Bukan kata wajib, tak, tapi disunahkan bagi para imam meraihkan saktah dalam solat. Yang pertama, ulang sekali lagi, iaitu selepas takbiratul ihram. Yang keduanya selepas selesai baca doa iftitah. Yang ketiganya selepas selesai baca Al-Fatihah pada ayat waladdallin, sebelum amin, kan? Sebelum amin tu berhenti seketika. Okey. Kemudian saktah yang keempat, selepas baca amin pula, amin, berhenti sebelum baca surah. Itu saktah yang keempat. Yang keempat, saktah selepas amin, iaitu sebelum membaca surah. Disunatkan bagi imam berhenti sejenak, sekadar meluangkan kadar masa untuk makmum membaca surah Al-Fatihah. Okey? Sebab tu kadang-kadang kita lihat selepas surah Al-Fatihah, sebelum imam membaca surah atau membaca ayat-ayat daripada Al-Quran, dia berhenti lama sikit. Dia bagi peluang ataupun bagi ruang kepada makmum. Takut kalau imam terus baca surah, kan, terutamanya dalam bacaan solat yang sir, makmum tak tahu imam baca surah apa, panjang ke pendek ke, dia tak boleh agak. Jadi imam perlu bagi ruang, berhenti seketika sebelum sambung pada bacaan surah. Okey? Disunatkan bagi imam berhenti sejenak, sekadar meluangkan kadar masa untuk makmum baca surah Al-Fatihah, kecuali jika makmum itu seorang yang pekak, maka tidaklah disunatkan berhenti sebentar untuknya. Melainkan kalau makmum yang di belakang tu, ataupun dia semayang 2 orang saja, makmum yang di belakang tu pekak, memang tak dengar, maka tak apalah,
Kalau nak teruskan tak berhenti pun. Tapi disunahkan untuk saktah seketika sebelum membaca surah. Dan yang terakhir, iaitu saktah yang kelima, ialah selepas membaca surah, iaitu sebelum rukuk. Contohlah, katalah kita baca surah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ambil time dulu sikit, kemudian baru Allahu akbar. Jangan terus wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Bagi masa kepada makmum. Bukanlah kata imam, setiap imam wajib kena berhenti 5 minit, tak. Supaya apa? Meraihkan makmum. Tak makmum terkejar-kejar. Ada kadang-kadang makmum tak sempat lagi nak habis Fatihah, terutama baca surah lazim yang pendek kan. Ada makmum jenis baca lambat, jadi meraihkan makmum sedikit. Untuk imam disunahkan menjaga 5 saktah ini. Okey. Okey, itu tajuk yang pertama pada hari ini. Kemudian pada tajuk yang lainnya, bagaimana kita sebagai seorang makmum di belakang imam, adab kita ketika mendengar bacaan imam, ketika imam sedang membaca Al-Fatihah ke ataupun baca surah lazim. Yang pertamanya, sebagai seorang makmum, kita perlu dengan teliti dan khusyuk mendengar bacaan imam. Kalau mampu untuk kita menghayati bacaan-bacaannya, alhamdulillah lah. Tapi kita faham kita bukan orang Arab, faham dalam bahasa Arab, dan menghayati ayat-ayat dan surah yang dibaca oleh imam. Okey. Dan yang kedua, diistihbabkan, iaitu disunahkan juga makmum berdoa memohon rahmat apabila dia mendengar imam membaca ayat-ayat menyebut rahmat, dan memohon perlindungan apabila membaca ayat-ayat tentang azab. Okey. Di dalam ayat Al-Quran Al-Karim ada ayat yang menceritakan tentang nikmat-nikmat. Jadi kalau kita faham, kita berdoa, terletik nanti, ya Allah kurniakanlah nikmat. Ataupun ada ayat-ayat yang menceritakan tentang azab, maka kita pun jauh daripada azab tersebut. Ini antara sunnahnya, kita memohon, menyebutkan doa-doa ketika ayat-ayat nikmat dibacakan, dan juga mohon jauh ketika ayat azab dibacakan. Tapi itulah sebab kita bukan di kalangan orang Arab yang faham dalam bahasa Arab, kita pun tak tahu kadang apa yang dibacakan. Tapi kalau kita faham, disunahkan. Okey. Tapi ada beberapa ayat yang kita boleh membalas ataupun menjawab bacaan ayat tersebut. Yang ini mungkin boleh catat. Yang pertamanya pada ayat surah At-Tin. Apabila imam membaca surah At-Tin, kan ayat yang terakhir, alaihissallahu biahkamil hakimin, yang masuk, tidakkah Allah hakim yang paling adil. Jadi kita sebagai makmum disunatkan menjawab. Bagaimana cara menjawabnya? Bala wa nahnu ala zalika minasyahidin. Ataupun detikkan hati, bahkan ya, kami tergolong daripada kalangan orang-orang yang bersaksi dengan demikian itu. Ini yang pertama, jika imam membaca surah At-Tin dan pada ayat hujungnya imam membaca alaihissallahu biahkamil hakimin, kita yang makmum, imam pun menjawab, kita pun menjawab. Menjawab dengan bacaan bala wa nahnu ala zalika minasyahidin, ataupun maksudnya ya, bahkan kami tergolong daripada kalangan orang-orang yang bersaksi demikian. Sebab ayat tersebut adalah ayat pertanyaan, alaihissallah, adakah tidak ataupun tidakkah Allah hakim yang paling adil. Jadi kita sebagai hamba ni menjawab ya, bahkan, dan kami tergolong daripada golongan orang yang bersaksi dengan demikian. Kita menjawab. Okey. Mungkin perkara ini ramai yang tidak mengetahui.
Sebab saya sendiri pun tahu waktu mungkin tekatan jugalah, baru first time dengar kan. Oh, kena jawab. Jadi lepas ni kalau kita dah tahu, kalau imam baca surah At-Tin, boleh menjawab bala wa nahnu ala zalika minasyahidin. Kalau kita tak hafal dalam bahasa Arabnya, bahkan kita detikkan hati kita, ya, dan kami daripada golongan orang yang bersaksi. Demikian. Bersaksi apa? Bersaksi bahawanya Allah Maha Adil. Okey, itu yang pertama. Bahkan catatan di sini bukan sekadar imam kalau kita baca berjemaah saja. Bahkan kalau kita solat sendirian sekalipun, kita disunahkan menyebut selepas membaca ayat surah At-Tin, alayhisallahu bihakimil hakimin bala wa nahnu ala zalika syahidin. Imam dan orang yang solat sendirian juga sunat berbuat demikian apabila membaca ayat-ayat yang berkenaan. Dan yang keduanya, pada ayat Al-Waqi'ah yang disebutkan fasabbih bismi rabbikal azim, yang bermaksud maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu yang maha besar. Maka di sini fasabbih, iaitu bertasbihlah, ayat perintah. Maka selesai kita mendengar ayat ini, kita boleh bertasbih dengan tasbih seperti biasa. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha besar dengan kepujiannya. Sebab pada ayat tersebut fasabbih, dan bertasbihlah dengan nama Tuhan kamu yang maha besar. Jadi mendengar ayat ini, maka kita menjawab seruan dengan bertasbih Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Okey, persoalannya, adakah boleh kita menyebut, iaitu membalas, menyebut balas, menjawabnya, menjawab walaupun imam tak sebut. Imam terus alayhisallahu bihakimil hakimin, imam tak baca pun, imam terus rukuk contohnya. Jadi adakah kita sebagai makmum, oh imam tak sebut, tak apalah, kita tak payah sebut? Tak disyaratkan. Bahkan disebutkan dalam menyebut ucapan balas ini, para makmum tidak terikat dengan imam. Maksudnya apa? Kalau imam tak sebut, kita nak sebut, tak jadi masalah, tak jadi isu. Imam tak baca, kita baca. Sebab dia satu lafaz yang ringkas. Bukan orang kata sampai boleh mengakibatkan batalnya solat sebab kita ikut imam, tak. Dalam menyebut ucapan balas ini, para makmum tidak terikat dengan imam. Bahkan hendaklah dia menyebut ucapan-ucapan balas tersebut walaupun imam tidak menyebutnya. Sebab ini satu sunnah. Okey. Okey, perihal yang seterusnya, bagaimana keadaan seorang imam perlu meraihkan jemaahnya? Bila masa imam perlu membaca bacaan yang panjang, bila mana imam perlu baca bacaan yang pendek? Mana yang afdalnya? Imam baca bacaan yang panjang ataupun imam baca bacaan yang pendek? Mana yang afdalnya? Jadi perlu melihat keadaan jemaah tersebut. Yang pertamanya, makruh hukumnya jika imam memanjangkan bacaan, kecuali jika ia disukai oleh para makmum. Okey. Jadi hukum asalnya seharusnya imam mentakhfifkan, iaitu memendekkan bacaan. Okey. Sebab kita tahu kadang-kadang mungkin ada makmum yang orang kata apa, ada hajatnya, tergesa, tapi disebabkan nak solat berjemaah, kena-kena pula imam ni terlampau panjang sangat bacaan dia. Jadi makruh hukumnya di sini. Jadi imam ni tugas dia perlu meraihkan makmum dia, dia perlu meraihkan jemaahnya. Lebih-lebih lagi kalau dia mendengar ada kanak-kanak yang menangis, kan? Kanak-kanak yang menangis, jadi dia perlu meringankan bacaan dia. Tak boleh nak panjang, orang kata apa, ikut syok sendiri. Memanglah sedap kalau jadi imam, bacaan panjang, sedap apa semua, kan? Tapi perlu meraihkannya. Jadi makruh hukumnya. Kecuali semua makmum dia dah terbiasa, memang suka dengar, tak pernah orang komplain dia baca panjang sebab dia baca sedap, ataupun orang suka dengar bacaan dia, maka jikalau keadaan ini berlaku, maka dibolehkan, diharuskan
hukumnya untuk membaca panjang. Sebab apa? Disukai oleh jemaah-jemaahnya. Inilah yang telah dinaskan ataupun disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um. Malah kata beliau, wajib bagi imam mentakhfifkan, iaitu meringkaskan solat dan menyempurnakannya. Oleh itu, bagi para imam kita perlu meraihkan, tengok keadaan, bila boleh baca panjang, bila boleh baca pendek. Apabila dia mengimamkan sekumpulan makmum yang diketahui sukakan bacaan yang panjang, maka diistihbabkan, iaitu disunnahkan kepada memanjangkan bacaan. Berlain pula ceritanya kalau memang semua makmum tu memang suka baca bacaan panjang, semua setuju, tak kisah imam baca sedap bacaan panjang, suka mendengar bacaan Al-Quran yang panjang, maka sebagai seorang imam tak apa, tak jadi masalah untuk memanjangkan bacaan. Ini saya kongsikan. Perkara ini berlaku di salah sebuah masjid di Mesir, kan? Saya sendiri tak berpengalaman lah, tapi Ustaz Syakir, adik saya, beliau berpengalaman. Jadi satu hari kawan saya ajak, dia kata jom kita semayang dekat masjid sebuah tu, Syekh tu akan mengadakan pengajian selepas Isyak. Okey, selepas Isyak dia akan adakan pengajian. Okey, bukan selepas maghrib, selepas Isyak, kan? Ya okeylah. Jadi kawan tu pergilah lepas maghrib nak solat Isyak kat sana, kan? Ustaz Syakir pergi, saya tak pergi. Dia ajak, tak apalah, penat lepas Isyak nak study sikit, contoh. Jadi Ustaz Syakir pergi dengan kawan saya seorang. Mereka pergi berdua. Bila pergi tu, sampai tengah malam kami, ya Allah, kenapa dia orang tak balik-balik lagi ni sampai tengah malam ni? Dia orang balik dalam pukul 2 kot, pukul 3. Lepas tu tanya-tanya Ustaz Syakir, tak nak pergi dah. Kenapa? Solat Isyak ni baca panjang. Agak-agak baca berapa lama? Bukan selai 2 helai, bukan 3 helai. Solat Isyaknya 5 juzuk. 5 juzuk tuan-tuan, 5 juzuk. Lepas Isyak sampai tengah malam pun habis. Jadi sebab apa? Rupanya masjid tu, yang kawan saya cerita, yang dia takjubnya, makmum ni semua veteran. Memang tak ada orang muda-muda. Sebab orang muda-muda dah tahu dah tu tak solat kat situ. Veteran. Kawan saya tu first time, kan? Bila dah nak habis, kan? Lepas tu dia tanya, kenapa hari ni baca panjang? Hari ni hari-hari, kata. Jemaah kata hari-hari, setiap hari 5 juzuk, 6 hari khatam Quran. Memang dia menghatamkan Quran masjid tu setiap minggu pada solat Isyaknya. Subhanallah. Syekh tu salah seorang Dr. Al-Azhar, kan? Jadi dia beritahu lah, memang lepas Isyak dia ada pengajian. Tak tipu, lepas Isyak pengajiannya tengah malam, pukul 12, 1 pagi, pengajian kitab dia. Orang ramai tengah malam. Tapi yang semayang Isyak tu, yang veteran-veteran tu lah. Kata subhanallah. Lepas tu saya muncul, aku tak pergi. Belum lagi sampai masa sebelum kuat iman kita. Sedangkan kita tarawih pun 1 juzuk pun bagaimana keadaan kita? 1 juzuk, sini setengah juzuk, sini tarawih setengah juzuk, kan? Maksudnya tarawih tu 2 rakaat, berehat, duduk, rehat. Ini tidak, 2 rakaat tu berdiri lama. 2 rakaat tu berdiri lama. Okey. Tapi bacaan dia bacaan yang, sebab apa? Sebab makmum semua redha, makmum semua tahu. Dia tak kisah kalau imam tu nak baca panjang, mendapat persetujuan, kan? Dikatakan beliau, iaitu imam tu, Syekh Dr. Usamah tak silap saya, ataupun Syekh Dr. saya tak ingat namanya, kan? Katanya di kita masjid tu, beliau telah menghatamkan Al-Quran dekat masjid tu dah lebih 5,000 kali dah, daripada beliau muda lagi. Sampailah dia dah berusia. Kalau kata pernah satu ketika kalau orang rajin sampai 10 juzuk satu hari. Subhanallah. 3 juzuk, 3 hari khatam. Ini 5 juzuk. Kalau tak percaya nanti boleh tanya Ustaz Syakir.
Okey. Balik-balik dekat-dekat subuh. Masya-Allah, dia cerita kan, Syekh tu bukan dia terus balik lepas pengajian. Dia terus rehat, tunggu sampai subuh pula. Lepas subuh pula dia tunggu sampai syuruk. Lepas syuruk dia siap-siap pergi universiti, maksudnya pergi Al-Azhar mengajar pula. Bila time Syekh rehat? Dia kata dia rehat seketika dah sebelum subuh tu, duduk sebentar. Itu keadaan beliau. Jadi benda ni tak mustahil dan boleh kalau para jemaah yang di belakang setuju. Buktinya apa? Yang belakang imam tu bukan anak-anak muda, veteran semua kawan cerita, yang berumur. Tapi adalah yang duduk sebenarnya atas kerusi tu seronok lah dia. Kan boleh duduk kan. Imam yang mampu berdiri kena berdiri. 5 juzuk tuan-tuan, puan-puan. Okey. Itu kita cerita satu keadaan. Tapi keadaan yang kebiasaannya, harusnya seorang imam tu meraihkan makmumnya. Lebih-lebih lagi kalau dia dengar ada orang baby yang menangis kan, bertiak nangis kuat-kuat ke apa, dia perlu meringankan bacaan dia. Berarti apa? Tak perlu baca panjang, terutamanya pada solat maghrib. Jadi maghrib tak perlu baca panjang-panjang. Okey. Yang kedua, jika makmum yang ada itu semuanya disukakan bacaan yang panjang, sedangkan masjid masih terbuka kepada kedatangan orang-orang lain yang mungkin tiba selepas imam berjemaah dengan mereka, maka hendaklah imam itu tetap dengan takhfif juga dan jangan memanjangkan solat. Maksudnya masjid itu menjadi sebagai masjid R&R lah. Orang ramai berhenti seketika, mungkin balik kerja kan, sehingga solat sebelum balik ke rumah. Jadi jikalau makmum tahu, imam tahu bahawa masjid itu ramai orang luar, bukan daripada ahli qaryah, maka imam tu juga tak perlu ataupun harus untuk meringankan bacaan, iaitu memendekkan bacaan. Sebab kita tahu orang balik kerja mungkin sibuk, mungkin dia singgah untuk semayang berjemaah, kemudian nak balik rehat. So agak menjadi beban lah, dia akan rasa tak khusyuk lah. Alamak, aku nak sekejap, imam ni baca panjang lah pula. Mungkin nanti mungkin dia tak solat berjemaah ke kan. Jadi imam ni perlu mainkan peranan penting, perlu tahu keadaan dia. Macam yang tadi tak kisah, mungkin semua tu jemaah dia, semua dah tahu. Malah orang luar kalau datang takkan datang. Macam tu. Okey. Ini berbeza kalau masjid itu adalah masjid yang menjadi kedatangan orang-orang lain, yang mungkin tiba selepas imam jemaah dengan mereka, maka hendaklah imam itu tetap dengan takhfif. Takhfif ini itu ringankan dan jangan memanjangkan solat. Okey. Yang seterusnya, mengikut Syekh Abu Ammar bin Salah, jika semua makmum yang ada itu sukakan bacaan panjang kecuali seorang dua sahaja, maka kedua-duanya tidaklah boleh diutamakan kerana sakit atau sebagainya. Maksud di sini, kalau yang komplain tu semua majoriti okey suka baca panjang-panjang kecuali seorang dua je, maka tak perlulah nak ambil orang kata ambil pot lah kan. Jika kehadiran kedua-duanya sekali dua sahaja, dahlah dia dua orang yang komplain. Lepas tu datang bukan datang selalu, mungkin datang seminggu sekali. Bila time datang kenalah imam baca panjang, dia komplain. Jika kehadiran kedua-duanya tadi itu seorang dua yang komplain, kemudian datanglah kadang-kadang untuk berjemaah di situ, maka hendaklah solat itu sama ada kita nak panjangkan ataupun kita boleh takhfifkan juga. Okey. Okey. Jika kedua-duanya sering kali, ini berbeza, jika kedua-duanya sering kali datang berjemaah itu, maka hendaklah dipanjangkan solat kerana meraihkan kemahuan para makmum yang sukakan bacaan panjang. Maksudnya tak perlu hirau lah kalau dia datang kan, tapi raihkan makmum yang majoriti. Majoriti suka pada bacaan panjang. Dan hak mereka tidak luput dengan sebab kehadiran seorang ataupun dua yang makmum yang lain yang tidak sukakan solat panjang. Okey. Jadi kesimpulannya apa? Sebagai seorang imam, dia perlu tahu ahwal keadaan jemaah dia. Sebab itu imam ni sebenarnya dia bukan sekadar mengimamkan jemaah dia. Jadi dia perlu tahu keadaan ahwal perihal jemaah. Orang kata bukan sekadar datang, okey, ini perlu perkenalan. So sebagai orang imam kan, sepatutnya dia perlu macam imam di sebuah masjid ni, dia menjadi tunggak. Orang jadi apa? Sebagai panduan ataupun orang kata pertanyaan kan, tempat pertanyaan. Jadi dia perlu bergaul dengan jemaah-jemaah yang lain. Itu sebenarnya tugas imam.
Kalau kita lihat imam-imam yang kat lain, kan ada aktiviti ziarahnya, orang yang kenal, oh itu imam. Jadi imam di masyarakat di negara Arab, mereka pandang satu maqam ataupun satu kata apa, pangkat yang tinggi lah, imam, seorang imam. Okey. Sana. Okey, jadi kalau sempat kita masuk satu lagi tajuk. Tajuk ni tajuk famous. Okey, iaitu sujud tilawah dalam solat berjemaah. Okey. Sujud tilawah ni apa? Bukan sujud sahwi Sujud sahwi ni kalau contoh makmum kata apa, imam terlupa pada apa ni, rukun ataupun sunat abad kan, maka disunahkan untuk kita sujud sahwi. Adapun sujud tilawah ni, sujud ketika mana seseorang imam membaca ayat-ayat tilawah. Pendek kata ayat-ayat yang ada tanda sujud, ataupun ada garis kan. Dalam Al-Quran ada ayat yang bentuk yang tanda macam kubah masjid tu kan. Itu namanya ayat sajadah. Terutamanya kita makruf famous surah sajadah lah. Surah Alif Lam Mim As-Sajadah. Setiap hari Jumaat yang dibacakan adanya sujud sajadah. Tapi persoalannya, adakah wajib jikalau seorang imam membaca ayat sajadah, ayat tilawah pada ketika solat, adakah wajib imam itu sujud? Jawapannya tidak wajib. Kalau imam baca ayat surah sujud tilawah tapi imam tak sujud kan, maka makmum juga tak wajib untuk sujud, sebab tak wajib hukumnya. Okey, ini yang kita nak huraikan, kita nak bincangkan di sini. Yang pertama, jika imam sujud tilawah kerana bacaannya sendiri, kan imam dah habis baca pada ayat tilawah, kemudian imam sujud, maka wajiblah makmum sujud bersamanya. Walaupun hukum sujud tilawah tak wajib, tapi sebab kita ni sebagai makmum mengikut imam, maka wajib kita untuk bersujud. Makmum tak naklah sujud tilawah, bukan wajib pun, batal solat makmum tersebut. Sebab di ketika ini kita mengikut imam. Okey, jika imam sujud tilawah kerana bacaannya sendiri, wajiblah makmum sujud bersamanya. Jika tidak dilakukan, maka batallah solat makmum tersebut. Okey, apa yang imam buat kita kena ikut, melainkan kalau imam menambah rukun dalam solat. Contoh dah habis rakaat keempat, imam naik rakaat kelima. Kalau makmum tahu ikut sekali yang kita dah baca, kita dah belajar sebelum ni, maka batal solat makmum tersebut. Sebab itu menambah dalam rukun. Tapi ada pun perihal begini, imam melakukan sunat, maka kita sebagai makmum perlu mengikuti imam. Okey. Yang keduanya, ini keadaan ni berlaku kebiasaannya mungkin bagi golongan wanita ataupun yang makmum tak nampak pergerakan imam dan dia tak tahu pun imam membaca ayat sujud. Ini kebiasaannya lah. Contohnya ketika saya jadi ataupun ada imam tarawih, dia baca ayat sujud tilawah tapi tak mengumumkan kepada makmum. Kalau surah As-Sajadah, insya-Allah majoriti semua tahu, dan surah As-Sajadah ada ayat tilawah kan, maksudnya sunnah untuk sujud. Tapi kalau dia baca surah yang lain yang ada juga ayat tilawah, tiba-tiba imam tak makmumkan kepada makmum tak tahu. Jadi imam baca sujud tilawah, dia terus sujud. Makmum macam kelang kabut lah, sebab tahu sujud apa ni, ada makmum yang rukuk pula. Jadi bagaimana keadaan dia? Sekiranya imam sujud sedangkan makmum tak tahu ataupun tak sedar, kemudian sehingga imam mengangkat kepalanya daripada sujud, maka yang pertama ini dimaafkan. Okey, yang pertama kita tahu kalau imam sujud, kita sebagai makmum kena sujud, kalau tak batal solat. Betul. Yang kedua ni, situasi yang kedua ni, imam sujud tapi bukan kita tak nak sujud sebab kita tak tahu imam tu sujud tilawah. Jadi kalau perihal yang ini, maka dia dimaafkan kerana tertinggal dan dia tak boleh lagi sujud. Okey. Sekiranya dia mengetahui sedang imam dalam keadaan sujud, maka wajiblah dia sujud. Okey. Keadaannya begini. Jadi imam sujud tilawah, makmum tak tahu.
Imam buat apa ni kan, sujud kan, dia macam terbinga-binga. Kemudian baru sedar, oh imam sujud tilawah. Kemudian imam tu dah bangun dah. Jadi makmum ni tak apa, tak perlu nak sujud. Sebab imam dah bangun dah. Jadi dia tak perlu nak sujud. Yang keduanya, kalau dia sedar, imam buat apa tu? Imam sujud tilawah. Okey. Dan imam masih ketika sujud, maka ketika itu baru dia sedar tu, dan imam masih dalam keadaan sujud, dia perlu untuk sujud bersama, sujud tilawah. Itu keadaan dia. Okey, tapi kalau dah imam dah bangun, dia tak perlu nak sujud pula. Imam dah habis dah. Okey. Keadaan ni kalau imam sujud, dia kena sujud. Tapi kalau imam dah bangun, dia tak perlu dah. Dan dimaafkan. Sebab dia tak tahu. Okey. Bukan sengaja dia tak nak ikut imam. Yang batal solat yang keadaan pertama tadi, dia sengaja tak nak ikut imam. Imam sujud, dia tahu imam sujud, dia tak nak sujud. Maka keadaan itu batal. Okey. Keadaan yang kedua sebab dia tak tahu. Keadaan yang ketiga, ini keadaan jikalau imam itu membaca bersujud tilawah pada solat sirriyah, iaitu pada solat yang bacaannya tak lantang, seperti solat zuhur dan solat asar. Jadi makmum tak tahu. Jadi imam ni solat zuhur dan asar, ketika mana dia baca ayat sujud, dia pun sujud tilawah. Okey. Maka hendaklah makmum ikut juga, kerana dianggap imam itu telah membaca ayat sajadah. Makmum tak dengar apa imam tu baca ayat sajadah, tak dengar apa sebab tak tahu. Imam baca perlahan. Solat zuhur dan asar, mana makmum nak dengar baca imam? Imam pun makmum tak tahu yang imam tu tak bagi tahu pula yang dia akan baca surah yang ada ayat tilawah. Tahu-tahu je tiba-tiba imam sujud. Maka keadaan makmum pun perlu ikut sujud walaupun dia tak dengar bacaan ayat tilawah. Dan dia perlu anggap, oh imam itu telah membaca ayat tilawah, ayat sajadah. Maka dia terus ikut imam walaupun dia tak dengar. Okey. Yang keempat, sekiranya makmum turun untuk sujud, kemudian imam mengangkat kepalanya ketika makmum itu sedang bergerak untuk sujud, maka dia mesti berdiri semula bersama imam dan tak boleh sujud. Boleh? Jelas? Kurang? Keadaan macam ni. Okey. Imam ni sujud tilawah. Tapi imam yang baca tilawah mungkin baca bacaan yang laju ke, yang cepat. Jadi bila makmum ni baru nak sujud, baru nak Allahu Akbar, imam dah angkat kepala dia dah. Dah angkat untuk bangun. Jadi bila imam dah angkat kepala dia dan makmum belum sujud lagi, makmum tak boleh nak teruskan sujud dia. Makmum juga terus kena bangun, ikut sama-sama berdiri dengan imam. Itu keadaan dia. Okey, mungkin imam tu sujud tilawah baca cepat ke, sekejap sangat ke, tak sempat makmum nak Allahu Akbar, baru nak tunduk nak sujud tu, imam dah Allahu Akbar, imam dah terus bangun. Maka ketika itu makmum tak boleh terus meneruskan sujudnya. Dia kena bangun juga bersama-sama dengan imam. Okey, ketika itu tak perlu makmum sujud tilawah. Okey. Yang seterusnya, demikian juga keadaan orang yang lemah, iaitu orang lemah yang turun untuk sujud bersama imam. Apabila imam bangun daripada sujud sebelum orang yang lemah itu sampai di tempat sujud, yakni lantaran cepatnya imam dan lambatnya makmum yang lemah itu, maka hendaklah dia kembali bersamanya, tidak boleh meneruskan sujud. Sama juga, cuma kali ini tambahan sedikit, makmum tu dalam keadaan yang lemah. Maksud lemah di sini, pergerakan dia perlahan, pergerakan dia terbatas. Mungkin dia nak ambil take time, kata nak sujud tu, slow motion. Kalau dalam cerita kartun tu binatang apa, slug apa entah, yang slow je pergerakan dia. Contoh, disebabkan keadaan dia yang lemah kan, maka dia pergerakan dia perlahan. Maka dia baru nak Allahu Akbar, tiba-tiba imam dah Allahu Akbar, bangun daripada sujud. Maka ketika itu juga makmum tak boleh nak teruskan sujud dia. Dia kena bangun juga bersama-sama dengan imam. Okey. Seperti azan ni.
Okey, jadi insyaAllah saya rasa kita berhenti dulu setakat ini, dan kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Masih lagi dalam bab berkenaan tentang hukum sujud sajadah solat subuh hari Jumaat. Bagaimana keadaan dia. Jadi ada beberapa keadaan yang perlu kita tahu. Kadang-kadang ada orang ingat baca surah sajadah dan juga insan tu wajib baca pada hari Jumaat. Kalau tak baca tak sah solat Jumaat pada hari itu. Pada masjid ada sebegitu. Jadi ada beberapa keadaan yang perlu kita ketahui. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pengajian yang akan datang. Jadi itu pada kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.